Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم وجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh sama-sama kita menututi ilmu pengetahuan dan boleh sama-sama kita meningkatkan akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendak ya Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita. Maka insya-Allah pada perjumpaan pagi ini kita nak mari sedikit tengok tentang jalanan-jalanan ahli sunnati wal jamaah dalam masalah talaqi dan istidlal. Makna kata kita sebagai orang Islam yang duduk di atas dasar orang yang nak ikutnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nak ikutnya al-jamaah, cara kita nak terimanya jalan ni, mana jalan ni ahli sunnati wal jamaah ataupun jalan ni salafis salih ataupun jalan ni firqatin najiyah ataupun jalan ni ahli hadis, bagaimanakah kita hendak nak jalan di atas ini jalan ni macam mana? Dan bagaimana kita sebagai orang yang nak ataupun kehendak kepada itu jalan dalam masalah nak fahamnya agama.
cara kita nak meniti lagu mana supaya sampai kepada matlamat. Kerana dasar ni adalah penting. Kalau kita itu tidak berjalan di atas dasar yang betul, sekalipun kita ada Al-Quran, adanya hadis, adanya ulama dan sebagainya, kita tak akan sampaikan kepada matlamat yang dikehendaki di dalam agama kita dengan cara sebenar. Ini perkara yang jadi kewajipan di atas kita sebagai orang Islam, kena ambil faham dan ambil tahu. Bukan sekadar kata apabila kita adanya Al-Quran, adanya hadis nabawiyah, kita nak terlepas daripada pahaman yang menyeleweng daripada jalanan yang benar. Kita ini nak duduk di atas jalan ni yang benar, pasti kita kena ada dasar. Dasar untuk kita nak terima benar-benar ni cara yang macam mana. Kalau tidak ada dasar, nescaya kita tak sampaikan kepada matlamat sebagaimana telah kita dengar dah sebentar tadi. Jadi dengan cara khulasah ni, dasar ahli sunnati wal jamaah ni, dia ni hak mula sekali, hak betul sekali, iaitu gapo? Dia kata tidak, ni saya nak buat khulasah, nak ambil daripada beberapa kitab alim ulama kita yang mereka itu telah mengemukakan kepada kita. Dia kata ahli sunnati wal jamaah, makna kita nak boleh royak atau kita ni ahli sunnati wal jamaah, kita kena adanya faham hak kena dulu. Kata ahli sunnah makna kata orang yang duduk di atas sunnah. Sunnah ni makna gana? Makna jalanan yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sunnah di sini kena pada sunnatin nabawiyah. Wal jamaah, dan jamaah tu kena kepada orang yang ikut Rasulullah alaihi salatu wassalam. Daripada dia hak mula sekali iaitu jamaatus sahabah. Dan itu mana kata jamaatu as-sahabah. Maka kita ni sebagai ahli sunnati wal jamaah yang kita nak kepada itu jalan ni, kita nak letakkan diri kita ni macam mana? Kena letak diri kita, jangan kita mendahului sama ada masalah pegangnya kita, ibadat kita, muamalat kita, akhlak kita, hukum hakir kita di atas ataupun di hadapan Allah Ta'ala dan Rasul. Kalau kita nak jadi diri kita sebagai ahli sunnati wal jamaah, pasti kita kena ikut. Jangan kita itu mendahului Allah Ta'ala dan Rasul. Ini dasar hak besar sekali. Apabila sebut gini, pahal kata kita kena duduk balik belakang Allah Ta'ala dan Rasul. Belakang Tuhan, belakang Rasul makna kan? Makna kata belakang daripada wahyu. Kena berhentikan cara kita nak pegang, cara kita nak amal ibadat dan sebagainya belakang daripada wahyu. Jangan kita mendahului Allah Ta'ala dan Rasul. Ini kita faham lagu mana ni? Boleh faham lagu ni? Faham daripada Tuhan suruh faham. Bukan mana kata kita faham sendiri. Tak. Dengan sepakat sebulat, alim ulama kita kata dasar itu adalah dasar ahli sunnati wal jamaah. Kalau kita dahulu Allah Ta'ala dan Rasul, itu bukan. Itu pendakwa. Bukan ahli sunnati wal jamaah hak sebenar. Nak mari daripada lidah Melayu, lidah Arab, lidah mana pun tak kira. Bahasa bangsa mana tak kira.
Kerana apa? Kerana dasar kita ni bergantung di mana? Bergantung di ayat Quran yang kata, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Hei orang yang beriman, kena kepada orang yang membenarkan akan ajaran Allah Ta'ala dan Rasul. Itu makna kata alladzina amanu. Tuhan panggil kita sebagai kita ni orang beriman, dan Tuhan larang. Larang kata kan? La tuqaddimu. Jangan kamu mendahului di hadapan Allah Ta'ala dan Rasul. Mana kata jangan kita buat pandai-pandai urusan Allah Ta'ala dan urusan Rasul. Makna urusan agama lah. Sebab agama kita ni berdasar daripada qala Allah. Allah Ta'ala firman, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu iaitu Rasulullah sabda. Tak lebih daripada tu. Ijma' pun, qiyas pun, ya kena ada dasar wahyu Tuhan. Mari beri kamrap rong. Mari aku. Kalau tidak, tak. Itu nak kita jelaskan dulu. Kata kita sebagai orang yang mengaku diri dan nak berjalan sebagaimana hak kita duk cari itu, iaitu dasar ahli sunnati wal jamaah, kita kena gantung dengan ayat ni. Gantung lagu mana? Jangan mendahului Allah Ta'ala dan Rasul. Apabila kata jangan mendahului Allah Ta'ala dan Rasul, ini panggil kaedah hak umum. Fahami hak besar, fahami hak betul, fahami hak kena. Macam mana? Makna kata semua perkara iaitu tertegah. Tak boleh kita pandai-pandai. Hingga bila? Sehingga Tuhan royak, sehingga Rasulullah itu izin beri kita kerja, beri kita berimik, beri kita itu pegang, beri kita benar, tak baru tak apa. Sebab itulah dasar ahli sunnati wal jamaah ni yang nak kepada wahyu, nak pada dalil wahyu daripada Allah Ta'ala dan Rasul dalam masalah pegangan dan amal ibadat. Kalau tak, maka kita berhenti. Tak kena pergi tanya kata manakah tegah ya tegah dah ni. Dalil ni sebagai tegah hak besar sekali. Tegah kita belakang tu pun tak leh, ni pun tak leh. Hingga bila? Boleh. Hingga apa hak Tuhan itu sebut dan izin, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dan izin. Baru kita sebagai orang beriman itu boleh pegang, boleh berimej, boleh benar, boleh buat amal ibadat dan sebagainya. Ini dasar besar sekali. Kalau tidak, maka tak. Faham tak? Maka cara kita tasir mendahului Allah Ta'ala dan Rasul ini kena tengok jamaah. Apa jamaah? Iaitu para sahabat. Bagaimanakah mereka itu melaksanakan cara hidupan mereka terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana mereka itu melaksanakan wahyu hak dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan faham daripada huraian Nabi itu, perlaksanaan dia duduk di as-sahabah. Hak inilah dasar kita. Kalaulah sana tak ada, kalau Timur Kamadian kata ada, itu cik kata bukan urusan hak benar. Kalau wari ayat Quran, wari hadis pun sekalipun nak royak kata amal ibadat atau pegangan lagu ni yang tak ada pernah ada pada zaman sahabat, maka bukan hak asli. Nampak? Jola juga tapi hak belakang, hak pelesu. Itu cara, dengan cara logik akal yang alim ulama kita nak heretnya kepada dasar ahli sunnati wal jamaah, ya situ. Bukan seperti kita duk berasa ahli sunnah mudah ahli. Tak. Ahli sunnah ni gantung kepada sunnah. Gantung kepada mana? Gantung kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah iaitu gantung kepada perlaksanaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Payah. Tak ada payah kalau kita nak. Susah.
Bila? Apabila kita itu nak pura-pura kata kita ni ahli sunnah. Payah nak cari. Payah nak cari dasar dia. Payah nak cari alasan dia. Payah nak cari gambaran dia. Sebab perkara ni kita, agama kita ni Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala, ya jaga. Baik. Kalau gitu, ilmu yang sebenar dan agama yang betul dan petunjuk yang lulus, iaitu apa? Iaitu apa yang mengandungi di dalam Quran dan yang mengandungi di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kita gata molek. Kalau kita royak kata kita ni sebagai ahli sunnati wal jamaah, Quran dan hadis tadi itu sebagai dasar kita. Sebagai dasar kita. Kalau orang tak gantung situ dengan cara sebenar-benarnya, maka itu bukan. Pas nak tahu kata benar macam mana? Tengok. Pegangnya kita ni daripada ayat Quran hak mana? Amalan kita ni daripada surah syarak hak ada dalam Quran, hak ada dalam hadis, duk bucu mana? Dan perlaksanaan para sahabat hak buat mari dah sebagai contoh tauladan anak murid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam generasi pertama macam mana? Ikut situ tempat yang musuh Allah Ta'ala tu nak cari tak jumpa tu. Nampak tu tak? Masalah kita nak bawa benar-benar ni, dia tak ada berhajat kepada bilangan tu bilangan ni, kumpulan tu kumpulan ni, tak. Ya tetap wahyu Tuhan dan dasar hak Tuhan, ya tetap dah. Tak ada kena duk gaduh dengan kita. Kita ni tepat mana? Tepat hak kita nak ikut dan turut. Nah, kita nak turut dan ikut. Bukan makna kata kita ini nak merengka-rengkakan. Tak, bukan. Faham tu? Tu cara hak betul. Hak betul tu ya duduk situ. Tak ada payah gapo lah kalau kita nak ikut benda betul. Sebab benda betul tu duk ada dah. Hadap bimbang kita tak ada nak ikut benda betul, kita nak rengka sendiri. Tu ya payah. Ya payah kita nak terima benda hak betul. Tu. Dan sebab gapakah ahli sunnati wal jamaah ia gantung kepada dasar Al-Quran sunnah? Sebab gapo? Ia tak gantung kepada yang lain. Tak gantung kepada adat wa taqalid, adat-adat dan itu dan ini, tak. Tak ada gantung kepada perasaan, tak ada gantung kepada bilang, tak ada gantung kepada orang tu dan orang ni, tak. Gantung kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sama ada wahyu Quran ataupun wahyu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ahli sunnah pilih akan itu dasar sebab wahyu itu maksum. Wahyu adalah maksum. Apa makna maksum? Makna terjaga, tergawai dia itu daripada kesilapan dan kesalahan. Dan wahyu itu tak mungkin nak berlawan sama sendiri dan nak menyalahi sama sendiri, tidak. Ini adalah dasar yang musuh Allah Ta'ala nak tutupnya mata umat Islam, cari tak leh. Dengan wari beberapa kesamaran syubuhat dan sebagainya, beberapa perkara supaya nak tutupkan mata umat Islam, cari benda tu tak jumpa. Apabila orang Islam cari dasar kita tak jumpa, ya orang Islam jadi lagu mana? Dallas sabil, akan tak sampai kepada tempat, tak tahu nak gantung di mana, tak tahu. Sebab apa? Sebab kekurangan ilmu pengetahuan dan hemah kita untuk nak carikan kebenaran. Ini tidak ada khilaf di kalangan semua tokoh para ulama kita yang nak kepada ini jalan. Nak kepada ini jalan. Wahyu tak berlawan sama sendiri. Kalau orang dakwa kata wahyu itu ada berlawan sama sendiri, fas'alu ahla zikr.
Cuba kita tanya orang yang pandai sungguh di dalam urusan wahyu Allah Ta'ala akan dapat jawapan yang berasa kata hati kita tu boleh habis kesamaran-kesamaran. Rasa penuh kita boleh terima. Dia tak berlawan sama sekali abadan langsung. Ini tepat yang dasar agama kita ni dia tetap molek. Marilah ayat Quran mana, marilah hadis mana, nampak kata berlawan, tanya ahli dia. Nasaya insya-Allah kita akan dapat jawapan. Orang ni tak leh, orang lain pula ya ada, ya tak mungkin nak kita tahu belaka. Tak. Itu dasar kita. Itu adalah dasar kita. Allah Ta'ala jamin pula. Kitab ni ada belaka rumah kita ni. Iaitu apa? Iaitu Al-Quran ni. Kitab Al-Quran ni ada belaka rumah. Di tangan orang Islam kita ada belaka. Tuhan jamin kata wahyu dia ni maksum. Tak salah, tak silap. Dia tak gantung kepada yang lain hak kita. Tuhan kata wa innahu lakitabun aziz. Dan sesungguhnya Quran itulah lakitabun aziz, kitab yang maha perkasa. Lah mana? Makna kata tak boleh pia pun nak bawa datang seumpama Quran kita ni, tak boleh. Kita ada benda duk tangi hak molek dah wahyu Tuhan, tetapi musuh Allah Ta'ala ni cabut kesikatan, kepercayaan daripada hati kita giwi kepada benda yang lain. Ini perkara yang jadi kesusahan kita, jadi duka cita kita, sedih kita. Awak apa? Kerana kita berasa kata hak lain ni ada keterangan, ada kenyataan lebih daripada wahyu Tuhan. Perasaan setengah-setengah daripada orang. Bukan semua, tapi kebanyakan. Jadi berasa kata hak Tuhan royak berasa tak sedap. Berasa kata tak jelira mana. Kalau ulama hak syarah mengikut kanak Tuhan, kita pandai kata dia ilmu rendah. Ni masalah hak berlaku. Ni apa panggil musuh Allah Ta'ala heretkan. Heretkan hati kita, we berasa gitu. Dengan beberapa tuduhan, beberapa huraian dan kesamaran ada berlaku. Sia kepada diri kita. Sia kepada diri kita. Kalaulah kita itu tidak carinya ini hakikat belum daripada kita nak pergi jumpa Tuhan. Tuhan jamin wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya kitab Allah Ta'ala ni maha perkasa. Tak boleh. Muhkam. Apa makna muhkam? Tak berlawan sama sendiri. Tak belaga sama sendiri. Tak selisih sama sendiri. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Ini jaminnya Tuhan. Ayyuhal muslimun, sidang saudara yang dirahmati, yang dihormati sekalian. Ni dalih daripada kalam, daripada Tuhan sendiri royak. Tepat hak kita nak gantung sini. Mana? Tepat yang la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Kitab yang tidak datang depan dia, belakang dia, tak ada kebatilan. Ulama tafsir syarah macam mana? Ya syarah kata Quran masa turun tu, masa turun dulu tu, masa zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tak kuasa dah manusia nak bakit dusta dia, tak kuasa. Zaman kita ni, hak kita duduk ni, pun tak kuasa juga manusia nak bawa hukum, bawa hidayah, bawa pertunjuk, bawa cara supaya hak Tuhan. Tak. Dan lagi akan datang lepas daripada generasi kita. Bila pula sampaikan hari nak berlaku kiamat tu lah, tak boleh juga nak bawa datang. Kita ada benda hak molek dah tangan kita.
Ada ulama-ulama yang nak bawakan kita kepada itu kitab, tapi kita buat belakang. Sebab musuhan Allah Ta'ala cabut dah daripada hati kita. Gapo? Kepercayaan keagungan dengan cara sebenar-benar terhadap tu kitab Allah Ta'ala. Tak berasa nak mengaji, tak berasa nak tadabbur, tak berasa nak dengar isi kandungi hak dalam wahyu Tuhan. Dan terkadang pandangnya lekeh terhadap orang yang mengajar tafsir, mengajar Quran. Mana lekeh? Ini adalah perkara yang jadi kita sendiri sebagai umat Islam kena kira cara dah lah. Kata kita ni duk mana dengan kitab Tuhan kita? Gantung sungguh kedak kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak usera masuk di dalam hati kita sebagai panduman hidup kita ni macam mana kita nak buat? Kita ada dah. Tuhan pun royak dah kita. Rasulullah pun menyampai dah. Ulama Islam pun terang dah. Duk tak kita dah lah. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Ni wahyu hak ahli sunnah gantung. Nampak tak? Ni wahyu hak ahli sunnati wal jamaah bergantung. Sebab tu kita tengok di mulut orang yang jijak dasar di atas dasar ahli sunnati wal jamaah, ia tak akan royak kepada masyarakat dan ummah kata, kalau kita pakai Quran lagu ni, belaga dengan ayat ni. Kalau kita pakai Quran lagu ni, belaga dengan ayat ni, ia tak akan kecek lagu tu. Sebab ia yakin kata Quran hak Tuhan royak ni serta hadis Nabi tu tak berlawan sama sendiri. Kalau lucu kita dengar mari dengan itu perkataan daripada mulut siapa pun, tahu kata dia tak ada duduk di atas dasar ahli sunnati wal jamaah. Sebab tu jamin la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tak. Nampak tak? Kita suluh ilmu kita hak kita belajar mari daripada alim ulama kita suluh diri. Hak mana yang betul, hak tu lah kita ikut. Kerana benda betul tu kalau kita ikut, pedah klik kepada kita, bukan klik pada orang lain. Masalah beragama bukan masalah berpuak lah. Bukan masalah hawa, bukan. Bukan masalah cari sora, bukan. Masalah syurga neraka. Kita nak tak diri kita ni di mana? Situ tepat. Kita kena sia kepada diri kita. Jangan kita lagi gaduh benda bukan-bukan. Agama ni makna kata ajaran hak kita nak jumpa dengan Tuhan kita dan dapat kemenangan hidup dunia ni, dapat jaya masuk syurga esok. Sebab itulah bab agama ni adalah masalah yang penting lebih daripada makan minum lagi. Kita jangan buat mudah dalam masalah kita nak beragama. Dan agama kita ya ada dasar dia. Bukan agama kita pergi dengan tidak ada dasar. Tak ada nah agama dalam agama hak berlaku, hak Tuhan wi ada atas muka dunia ni serupa dengan agama Tuhan. Tak ada. Tuhan juga hendak wi ada agama-agama yang lain, ada. Akan tetapi agama hak ya tu, agama hak Tuhan sendiri tu. Agama yang menjadikan langit dan menjadikan kita tu. Agama hak kita. Agama Islam. Moga dia sendiri hak wari agama ni kepada kita. Sebab tu musuh Allah Ta'ala ya tahu kata kekuatan umat Islam ni dok mana? Inti hakikat kekuatan umat Islam tu dok di mana? Kita jangan melekehkan aku orang perempuan kalau kau kata pada Quran nak gagah mana? Orang perempuan tu utama. Kerana daripada dia lah nak tubiknya anak cucu, nak tarbiyahnya anak cucu dan anak murid dan gapo daripada dia. Kalau dia ni hak kena faham betul, dia akan tubik ummah tadi itu hebat dan kedebel. Dalam agama Islam kita ni hak jadi hebat, hak kedebel, hak boleh pegang dasar, jadi teraju orang boleh ikut pula kamar dia, tarbiyah orang perempuan, bukan tarbiyah orang lelaki.
Kita jangan memperlekeh aku ni orang perempuan nak kuat lagu mana. Ya kuat pasal iman ni, bukan kuat pasal adalat pasal rang gitu, bukan. Kuat iman dan cara mikir dia. Dia nak pelakdan pula, kalau bahasa saya nak tolak pula orang tadi tu hadap ke depan. Orang kita dah tengok boleh naik tinggi-tinggi tu, bukan dia naik sorang dia, ya ada orang dah tolak lagi. Tolak dengan apa? Tolak dengan iman, dengan pahaman yang betul, dengan dasar yang jelas. Bukan makna kata gi dengan ikut kehendak hawa, itu bukan. Daripada mana ke Allah Ta'ala waktu Quran ni kita, daripada mana? Tanzilum min hakimin hamid, turun daripada yang sangat bijaksana lagi yang dipuji. Kenapa Allah Ta'ala menyifatkan diri dia kata bijaksana? Kerana Quran dia ambil di awal Fatihah hingga An-Nas, tak berlawan sama sendiri. Ingat molek-molek kita sebagai orang Islam, kata kalaulah orang dakwa kata kalau kita pakai ayat ni berlawan dengan ayat ni, pakai ayat ni berlawan dengan ayat ni, itu bukan dasar ahli sunnah wal jamaah. Wallahi wa billahi wa tallahi, betul bukan. Kenapa? Kerana dasar ahli sunnah wal jamaah tak. Kerana Tuhan royak dah kata aku yang waktu turunkan Quran. Dia hakim. Hakim ni makna kan? Makna dia letakkan bijaksana, letakkan perkara kena pada tempat. Apa nak berlawan lagu mana sama sendiri. Ingat molek nah. Dasar kita tu. Kemudian hamid. Apabila dia tu letak satu perkara betul pada tempat, sepatut tak kita pujikan dia? Ya, sepatut. Munasabah di antara hakim dan hamid dalam ayat ni. Ayat mana? Ayat suratul Fussilat ayat 41 hingga 42. Masuk molek. Tak ada jadi tak masuk tu bukan. Itu tak? Itu satu jaminan. Ni dasar kita. Bukan dasar kita ahli sunnah wal jamaah nak bina iman kita, pegangan kita di atas mimpi tak. Di atas perasaan tak. Di atas tajribah. Tajribah mana? Kan tolong, iaitu percobaan. Wak gini jadi gini, wak jadi gini, wak gini, tu baik natijah wak gini. Tak, istilah kita ahli sunnah wal jamaah tak ada duduk di atas itu dasar. Ya duduk di atas mana? Duduk di atas wahyu Tuhan. Bukan mimpi-mimpi. Bukan perkara tu. Itu bukan dasar kita. Dasar orang lain biarlah, tak ada gapo. Tapi dasar kita bukan. Dan Tuhan beri jaminan pula. Nak kita rasa terpuas hati. Pegang dengan ini dasar ni, berasa kata, tak apa. Pergi jumpa dengan Tuhan hak ni, Masya Allah. Tak ada gapo, seni. Betul molek. Dan kita yakin, apabila kita pegang dengan ini dasar, kita akan selamat. Ambil di dunia ni hingga hari akhirat nanti. Nah. Tuhan kata afala yatadabbaruna al-Quran. Lepas daripada Tuhan ayat kata la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Tuhan ayat kata afala yatadabbaruna al-Quran. Mun tak tengok, tak tilik, tak tadabbur ke terhadap Al-Quranul Karim. Tak tadabbur apa? Tadabbur mana kata kita fikir setiap ayat hak Tuhan royak tu Tuhan nak gapo daripada kita. Nak kita faham macam mana. Apabila kita tu tahu kata Tuhan nak macam mana dan kita faham tu jadi betul, gapo tu baik natijah kebaikan bagi diri kita. Tu baik kebaikan. Ya. Macam mana boleh misal tak boleh? Seperti kita nak jawab peperiksaan. Kita faham soalan yang ditanyakan oleh doktor ke, alim ulama ke, kita jawab tu betul. Kita dapat ke apa? Kalau orang mengaji dapat najah. Tubik markah yang sesuai bagi kita. Juga dalam media pekerjaan, kita faham apa yang orang tu daripada ketua kita suruh kita. Kita buat sebagaimana ia tu nak, gapo hasil, naik darajat pangkat. Itu makna kata apabila kita faham tu kena, kita akan dapatnya bahagia dan
angkatkan diri kita tu pada tempat yang sesuai bagi kita. Tuhan panggil kita, afala yatadabbarun al-Quran. Suruh kita tadabburkan al-Quran. Nak tadabburkan al-Quran, kalaulah kita itu duduk dengan Quran dah. Kalau kita duduk jauh daripada Quran, dalam arti kata kita tak mendekati al-Quran, dengan sebab musuh Allah Ta'ala memperjauhkan kita daripada Al-Quran, kata Quran ni tak padan dengan kita. Quran ni kita tak boleh nak ngaji daripada dia melalui alim ulama, tak sesuai dengan kita, tak padan dengan kita. Ilmu dia itu jadi kepanasan masalah. Misal kata, kalau ada lagu tu lah, barangkali tak ada, barangkali ada, wallahu a'lam. Tapi nak misalkan, nampak kita pun jauh diri kita daripada Al-Quran. Apabila kita jauh diri kita daripada Al-Quran, Tuhan suruh kita tadabbur. Nak tadabbur gapo, kita tak mendekati Quran langsung pada asal. Jangan kata nak tadabbur, nak tengok pun tak. Terkadang kabur Quran, letak dalam memari. Tu asal. Ini perkara-perkara yang jadi kesedihan lah. Kita sebagai umat Islam ni tak boleh lawaklah tu. Baca Quran, bacanya dengar pun tafsir daripada alim ulama kita, supaya nak memberkat diri kita ni pasti kena ada Quran tiap-tiap hari. Sama ada dengar, sama ada baca. Ada sama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ada ayat sama. Imam Nasrus Sunnah ni, makna kata dia ni nak kita itu baca Quran. Dia kata hati tak ada langsung Quran tu baitun kharab. Makna makna umurnya penuh dengan syaitanir rajim. Pas serabut lalu. Syaitan apabila dia main dekati kita, dia serabut. Dia moga tu mari wari serabut kita, bukan wari kesenangan bagi kita syaitanir rajim ni. Sebab tu Tuhan suruh kita itu lawan ke benda tu. Lepas tu kita jadi tak ada rasa kata sikah mana, rasa tak rasa percaya mana terhadap Al-Quranul Karim. Gitu lagi ni, sudah punah habis. Ini tempat yang kita itu sebagai orang Islam ini jadi tak ada kesenangan dah dalam hidup, tak ada kebahagiaan dalam keluarga dan sebagainya. Apabila tak ada dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gapo, teruk lagi ya. Kembali kelik mari. Kata Tuhan kata, afala yatadabbarun al-Quran. Tak ke kamu itu mentadabbur akan isi kandungan Al-Quranul Karim? Lalu Tuhan kata, ni jamin ni daripada Tuhan, ayat Quran kita, hadut tangan kita, umat Islam ni ada harga dengan hidup kita. Tuhan kata, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jika Quran itu mari lain daripada jalan Tuhan, bukan kali Tuhan, kali hakikat. Misal kata, nascaya didapati dalam Quran itu ada perbelawan ni yang bersangat dalam itu. Ayat Baqarah berlawan dengan Ala Imran, Ala Imran berlawan dengan An-Nisa, An-Nisa berlawan dengan Al-Maidah, Al-Maidah berlawan dengan Al-An'am, Al-An'am berlawan dengan Al-A'raf, Al-A'raf berlawan dengan Al-Anfal, Al-Anfal berlawan dengan At-Taubah sebagainya. Itu bukan. Adakah begitu? Tak. Satu ayat pun tak ada nak kata berlawan sama sendiri. Satu Quran, Al-Quran Al-Karim. Maka dasar kita sebagai ahli sunnati wal jamaah itu dasar. Apa? Al-Quranul Karim. Wahyu Tuhan. Padahal tu Tuhan suruh gana. Tuhan kata, may yuta'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa dia taat akan rasul, Allah kata ya taat akan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa lah. Rasul dan Allah Ta'ala ni sebagai dasar kita. Orang lain tak. Ulama mana-mana memang nak syarah tu. Dia tak boleh nak lakah tu. Ni sebulat suara dah umat Islam ya gitulah fahamnya. Baik. Setelah daripada kita ada dah dua ayat. Ingat molek nah, ayat dua tu sebagai jaminan Allahu Jalla Jalaluh, Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh. No ayat Quran kita ni
adalah tak ada kebatilan dalam tu dan tidak berlawan sama sendiri. Wallahi tak ada berlawan sama sendiri. Kalau nampak kata berlawan, cuba kita tanya, kita tak siapa tu. Kalau dok sebut tak, ayat ni berlawan dengan ayat ni, kalau nak pakai ayat ni berlawan dengan ayat ni. Tak. Itu bukan dasar ahli sunnah wal jamaah. Bukan dasar ahli sunnah wal jamaah. Abadan. Maka Allah Ta'ala itu mukhabar dengannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala khabar tadi kita dengar tu, khabaran daripada Tuhan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak wari Quran kepada kita tu, hak baca kepada kita tu, baca di atas ummah mula-mula iaitu para sahabat tabi'in. Kemudian turun mari ulama kita turun tu siapa kita? Dia itu pia tu Rasulullah tu. Hakun, dia benar. Nabi kita ni kecek benar. Nampak tu tak? Kecek benar. Dan kecek dengan ilmu Nabi kita. Bukan kecek dengan jahil. Tak. Dan kecek Nabi kita itu dengan yakin. Dengan apa? Dengan yakin. Bukan makna kata ikut gitu, bukan. Kecek dengan al-yakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap dengan ilmu, dengan yakin, sedangkan diri dia tu hak, benar. Ba'athanillahu haq. Mana kata Rasulullah kata aku ni dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan benar. Benar lah mana? No, ayat kata yang kecek tadi tu betul dengan perkara yang berlaku. Cuba kita tengok dalam Quran kita, hak kita sebagai dasar ahli sunnati wal jamaah ni semua hak tu raya tak menyalahi dengan benda hak sungguh. Tuhan raya atas air laut tak belaga dengan air sungai. Dia tak belaga sungguh. Tu dia. Tuhan raya atas daripada kita tak ada udara. Tak ada udara sungguh. Nabi tahu main lagu mana? Itu ayat kata hakun. Quran kita ni benar dan Nabi kita pun orang benar. Tak pandai lagi. Masa cukup dah. Tapi duduk di atas email kita nak berasa kedak, nak berasa kata termakan kedak dengan ajaran hak Tuhan ni, hak tu suku. Baik. Sebab itu wajib bahawa kita tahu dah kata Quran kita ni pun benar, Nabi Muhammad SAW pun benar. Wajib kita i'tiqad dah lah pula kata perkara hak kita dah pegang tu benar. Kata hak kita dok bawa itu sungguh. Seumpama kita nampak dengan kepala, mata kepala, itu pegangnya kita. Hak tu herayak benar. Tak berlawan sama sendiri, tak belaga sama sendiri, tak ada hak kata batil, tak ada. Baik. Setelah daripada Tuhan jamin terhadap Quran dia, wahyu dia, nabi dia, sebab tu ahli sunnah gatung duk situ. Gatung pada dua rasa humi tu pergi kejak situ. Gatung situ, dia tak gatung lain. Dan Allah Subhanahu wa taala lepas daripada tu, lepas pada yawi kejamin ni terhadap kitab dia tu sebagai dasar kita ni dia kata dan tidak ada urusan Allah Taala yang disuruhkan di dalam Al-Quran yang dimenyatakan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan perkara itu datang kepada kita oleh para alim ulama kita, itu adalah hukum, undang-undang, syarak yang betul. Wajib kita sebagai manusia dan umat Nabi Muhammad SAW taat dan ikut sebagaimana Tuhan suruh. Kita duk patuh kepada urusan ni, patuh apa? Kerana Tuhan suruh kita. Apa boleh kita patuh? Kerana kita reti dan faham dan kita orang beriman. Semaya apa? Kerana Tuhan suruh. Puasa apa? Kerana Tuhan suruh dan sebagainya. Nampak tak? Dan sebagainya. Ada alasan ke tak daripada Tuhan rakyat ni? Ada. Fahami ahli sunnati wal jamaah ya tak ada. Biasanya kata royak saja dengan tidak ada alasan, tak ada hak tu. Tak ada langsung. Sekarang pun tak ada. Ada
Dalih dia. Apa kita kena buat lagi dalih? Pasal dia. Bahasa dia lah kita ni kena buat, nak jualnya bidai tanah kena adanya keren dan kena adanya kena ada cenduk. Ya tak boleh nak jual kalau tak ada muka tu. Tak boleh. Ya kena ada cenduk dia, ada tanda dia. Ada gerai dia tu makna kata kena ada. Tak boleh kalau tak ada. Ni dasar hak kita. Kita doa ya ta'ammu ahli sunnati wal jamaah. Dalil tak ada, tak boleh lah tu. Itu medai. Masa saya kata medai tak boleh. Bagaimana nak jual beli tidak ada masalah tanah, masalah gapo ni, hak besar ni kena ada tanda Tak boleh. Itu dah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr." Ni kemudian kami kemudian kami Allah lah, ja'alna tu kami Allah jadikanmu menurut satu jalanan, ala syari'atin, di atas jalan ni, daripada urusan agama, minal amr, daripada urusan agama. Tuhan tu hak kita duk beragama tu, makna kata kita duk pakai hidup tu, hak mula-mula sekali Tuhan buat contoh Nabi kita alaihi salatu wassalam tu Tuhan wikan ajaran kepada dia. Maka Nabi jalan puasa balah mano, semaya balah mano, zakat balah mano, i'tiqad lagu mano, iman dia macam mano, akhlak dia macam mana, habis. Itu makna syariah. Itu makna apa? Itu makna syariah. Herat tu syariah. Unek-unek itulah. Kemudian lepas daripada tu Tuhan wari dah unek-unek. Nabi pun dah ada dah. Suruh pula fattabi'ha, maka hendaklah mu turutkan dia. Turut mana? Jalan supaya hak aku hatun. Hak aku mendasarkan, hak aku letakkan, jalan turut tu. Suruh turut syariat. Syariat mana? Ingat, syariat yang ada dalam Al-Quranul Karim, yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinyatakan oleh warasatul anbiya. Hadis situ. Mari dah kita. Ini syariat gini. Lepas tu Tuhan kata soal lagi. Wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Dan jangan mengwahai manusia. Mula sekali anta sini kena pada Nabi Muhammad SAW. Wala tattabi' ahwa alladhina la yu'minun. Lah mana? Dan jangan engkau ikut hawa. Apa mana hawa? Hawa nafsu ni lah. Hawa nafsu ni mana kata benda yang nak heret kita ni kepada benda hak lain daripada syariat. Pia hawa siapa? Alladzina la ya'lamun. Mereka yang tak tahu. Tak tahu gapo? Tak tahu akan hakikat hidup. Tak tahu. Ya mari buat puasa ni, ya nak pergi kana, kena buat apa, ya tak tahu. Jangan. Itu masalah dasar kita sebagai dasar ahli sunnati wal jamaah. Ini dia. Ada suruh ada contoh tauladah. Tu. Bukan mana ada suruh aqimus salah, ikutlah nak semaya lagu mana. Tak. Adanya puasa, adanya haji, adanya zakat, ikutlah nak buat lagu mana dengan tidak ada contoh. Tak. Semua ada contoh dia. Buat apa kena ada contoh? Kita nak ikut lagu mana kalau tak ada contoh? Kita nak buat lagu mana? Nak tahu lagu mana maksud tu tak tahu. Ni perkara. Nampak tu tak? Baik. InsyaAllah hak malam kita akan sambung balik malam, tapi hari ni apa yang kata nak ganti hak semalam. Pagi ni insya-Allah taala. Dan Tuhan royak pula soal lagi. Nak ayat kata wahyu dia ni ya suruh kita ikut. Nak ayat kata padan dengan kita. Padan dengan kita, sesuai dengan kita. Dan jadi perkara itu tu boleh kita itu terima. Bukan makna kata tak sesuai dengan kita, tak padai dengan kita, takut setengah-setengah kita faham. Quran nak padai lagu mana dengan kita nak amal dengan dia. Nak mengaji tafsir,
Nak faham dia tak ada. Takut kita faham lah tu. Dan musuh Allah Ta'ala nak kita faham lah tu. Yang nak jauh kita daripada Quran. Yang nak jauh kita daripada roh kita. Seolah kata dia nak mematikan roh kita. Sebab Quran ni adalah makannya roh. Roh bagi roh iaitu Al-Quranul Karim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina. Makna kata Tuhan jadikan ni Quran hak kita ni depan kita ni roh bagi roh kita. Musuh Tuhan yang nak kita mati. Mati kan? Mati roh. Yang nak bunuh kita semata demo ni. Apabila kita jauh daripada ajaran Tuhan, molek baru. Jadi mati roh. Apabila mati roh, habislah kita. Habis ke apa? Habis perasaan, habis tujuan, habisnya apa nama cara mikir yang betul dan tak sampai kepada matlamat hidup. Kan? Tak sampai syurga. Yang nak heret kita pergi sekali dengan dia ni. Azab api Tuhan. Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Tuhan kata pada kita turut Quran ni pada bagi kita. Mana memadai dengan kita, sesuai dengan kita. Mana Tuhan kata ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ittabi'u ikut olehmu. Ni suruh. Tuhan ni bijaksana tak? Bijaksana. Tuhan mengetahui tak? Mengetahui. Tuhan kuasa tak? Kuasa. Tuhan ni khanak baik tak terhadap kita? Ya, khanak baik terhadap kita. Mana dalil kata Quran ni pada dengan kita daripada ayat Tuhan? Tuhan kata ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Turut oleh kamu wahai manusia. Mari dengan wawul jamaah. Tuhan tak kata ittabi'. Engkau sorang ya Rasulullah tak. Tuhan kata ittabi'u. Cuba tengok dalam suratul Al-A'raf ayat 3. Turut olehmu wahai manusia ma unzila ilaikum min rabbikum, akan Al-Quran yang aku buat turun kepada kamu daripada Tuhan kamu. Tu nak ayat kata Quran tu pada dengan kita, memadai dengan kita. Tuhan kata sesuai Al-Quran itu dengan kita. Sebab kena turut. Bah nak turut lagu mana? Tengoklah alim ulama kita tu balas mana ya syarah kita. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Tu. So turut apa hak Tuhan buat turun. Masalah i'tiqad kita ikut hak Tuhan. Masalah iman kita ikut hak Tuhan. Masalah ibadat kita ikut hak Tuhan. Masalah muamalat, masalah akhlak, masalah apa turut hak Tuhan tu. Pak nak turut lagu mana tu guru? Dengar daripada guru dak syarah. Pak nak tahu main lagu mana kata dia ahli sunnah ke bukan ahli sunnah? Tengok ya syarah gapo. Kalau ya syarah Quran, syarah hadis, ajalah tu ahli sunnah tu. Pia apa ikutlah nama gapo pondok di mana, negara mana, kok mana, asalkan kita faham dengar daripada dia, kan sudah ambil ilmu, tak ada masalah. Tapi dasar kita nak terima ilmu ni ada sini. Syarah Quran, syarah hadis, okey? Dalam masalah fiqh, ya gatung dengan Quran hadis. Dalam masalah akhlak, gatung Quran hadis. Dalam masalah amal ibadat, gatung Quran hadis. Masalah pegangi apa nama i'tiqad, gatung Quran hadis. Ya tak lari pada tu. Sebab ulama nak tunduk ni, tunduk kepada ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Dan Tuhan lari kata jangan kita degi turut lain pada Tuhan tadi itu buat jadi kekasih. Lah mana? Dengar belaka. Ikut orang royak lain daripada Tuhan, lain daripada Rasul, Tuhan tak sewi kita ikut belaka, tak sewi. Nampak tak tu? Tak sewi ikut belaka, tak kira apa-apa. Jangan kita menjadikan kekasih lain daripada Allah. Kasih mana? Kasih nak dengar. Orang kita kalau kasih nak dengar belaka, tak dengar dah orang mana-mana pun. Bahaya gitu tak? Mana kata kita kasih kepada orang mana? Ikut je royak. Ikut je royak. Ya royak lagu nak turut. Habis harta pun tak apa. Sakit diri pun tak apa. Lapar nak putus kat perut pun tak apa. Kerana nak turut orang yang kita kasih. Gitu tak manusia? Ya gitu.
Dia tak lari daripada tu. Tapi Tuhan royak, Tuhan yang menjadikan kita ni, allazi khalaqal insan ni, hak Tuhan menjadikan kita ni, royak kata wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan buat lagu tu nah. Jangan deg turuk belaka nah. Orang tak ada menjadikan mung tu, jangan deg turuk belaka sampai kemudaratkan dirimu. Jangan turuk. Mu turukku. Fattabi'uni, turukku. Tapi nak turut tak, ya kalau email tak cerah, sungguh ya payah juga nak turut. Nampak tak tu? Pas nak kasih tadi kena kenal, tak kenal tak kasih. Pas nak kenal, kena kenal hak pasal dia nak mengenalkan. Bukan kita nak kenal cara kita. Kenal cara kita, tak nak main, nak pusing kau tu, pusing kau ni, pusing kau tu, pusing kau ni, boleh belaka. Tapi nak kenal mengikut Tuhan, mengenalkan diri dia. Supaya nak timbulkan sifat mahabbah kita kepadanya, sifat kasih kita kepada Allah ni. Apabila kasih, hanya nak turut belaka hak Tuhan royak tu. Hak situ musuh Allah Ta'ala tak sewi kita kasih ke Tuhan kita, nak kasih muka lain. Kasih mata benar, okey. Kasih kepada pangkat, kasih pada harta, kasih kepada manusia, hak tu dan hak ni kata gilah. Semua tadi tu Tuhan tak ada lari pada asal. Tapi takutnya kita jadi kelajak. Nak jaganya mata benar sampai kat punah agama. Hak tu salah. Nak jaga harta benar sampai kat punah agama. Salah. Kasih kepada orang sampai kat punah agama. Salah. Itu hak tak bolehnya di situ ya. Bukan mana kita tak boleh nak kasih lah kepada Allah Ta'ala. Tak. Sahabat ada berapa contoh boleh kita tengok. Ada hak harta banyak, ada hak pangkat tinggi, ada nah hak isteri ramai, ada hak anak ramai, ada banyak. Menego hak kaya-kaya, ada Islam Nabi kata jangan buat gitu, dak. Tapi hati itu jangan kelajak. Situ mana kata wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan. Kita duk berasa kata kalau Tuhan royak, berasa tak berapa mana. Kalau orang lain royak lain pada Tuhan pada Rasul, berasa kata kita usah nak pegang kejap. Tu salah lah tu. Tak boleh lah tu, tak kena. Nampak tak tu? Nampak? Tak kena. Cara lagu tu adalah cara yang tidak betul. Baik. Kemudian setelah daripada kita dengar maridah tu, perkara-perkara yang jadi kehebatan terhadap dasar kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, iaitu kita ikut agama, ikut Quran, ikut hadis. Bukan makna kata ikut Quran waktu baik gini, tak. Ikut Quran makna kata kita berdasar pada Quran dalam masalah pegangnya kita. Berdasar pada Quran dan hadis pada masalah ibadat kita, masalah akhlak kita. Tu. Dan tak dia ada di mulut kata, kalau kita ikut ayat ni berlawan dengan ayat ni, ikut ayat ni berlawan dengan ayat ni. Tak. Itu bukan dasar kita. Itu bukan dasar kita. Setelah daripada tu, Allah Ta'ala kata, setelah daripada tu hak kita dengar hak tu ayat kata ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya ni, Allah Ta'ala menyifatkan wahyu dia. Allah Ta'ala mensifatkan wahyu dia, dan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuhan menyifat sifat bagi wahyu, sifat bagi Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kata bahawasanya Nabi Muhammad alaihi wasallam itu adalah pegang sifat pertunjuk. Di tangan Nabi ada sifat pertunjuk. Petunjuk hidayah, hak boleh tunjuk hidayah. Hidayah tu irsyad bahasa Arab kata. Mana boleh tunjuk kita pada jalan ni Tuhan. Ni, sabilullah ni gini. Tapi nak kita boleh pergi kepada jalan ni Tuhan berhajat pada hidayah tu taufik, kekuatan daripada Allah Ta'ala. Hak tu Nabi kita tak milik. Supaya Nabi tunjuk jalan nak pergi syurga pada Abu Talib, pak darah dia. Pak darah dia pun nampak henguk. Akan tetapi dia nak jagakan dasar hak dia daripada pangkat, daripada pahami dia, daripada tu, daripada ni, hingga dia tinggalkan jalan hak Nabi tunjuk pada syurga, dia pilih jalan lain. Hak tu salah.
Hak tu salah. Hak tu lah menunjuk kata Nabi tak boleh nak hidayah. Mana hidayah tu at-taufiq. Hidayah tu taufiq. Hidayah kekuatan nak orang tu keluar tu baik pada kesalahan kepada hak tu. Nabi tak milih tu. Nabi milih hak mana? Hak tunjuk. Ni buat gini. Kita ibu bapa ada hidayah tu irsyad. Anak buat gini, buat gini. Ya nak turut kita belum tentu. Hak turut kita tu taufik pada Allah Ta'ala. Kekuatan Tuhan satu lagi. Tu. Itu kita faham tu nah. Baik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawanya wahyu yang bersifat lagu mana? Yang bersifat dengan pertunjuk. Satu mula-mula zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab kita ni sebagai pertunjuk. Kitab Quran ni sebagai pertunjuk. Tunjuk ke apa? Tak kira masalah pegangnya, masalah amal ibadat, masalah akhlak, ya tunjuk. Lepas daripada tu warahmatan, dan rahmat. Wahyu Tuhan kita ni ada rahmat dalam tu. Ada ketenangan, adanya rahmat Allah Ta'ala, kekuatan sebagainya. Dan dia tu boleh ada dalam wahyu Tuhan tu pengingatan. Fadzakir bil Quran may yakhafu an, ada pengingatan. Pengingatan kata kita ni iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dekat dah hari yang Allah Ta'ala nak sipai ke amalan kita. Kita duduk dalam keadaan lalai. Wahai manusia, cerdas siap sedia molek. Itu pengingatan. Dan ada ruh, benda yang nak menghidupkan. Baja lah kalau kita kecek bahasa petani ni ke. Ruh. Dan cahaya. Dan keterangan. Itu sifat-sifat Quran kita, wahyu kita, yang menunjuk di atas bahawasanya gulawai bagi wahyu kita tidak ada pertunjuk, tidak ada ilmu, tidak adanya cahaya, tidak adanya pengingatan, tidak ada roh, tidak ada keterangan dengan cara sebenar. Nak ada lagu mananya lawai gitu. Nampak tak tu? Ini tepat dia. Sebab itu Allah Ta'ala ni jamin pula sekali lagi. Kata Quran ni bukan sekadar kata padai bagi kita, sesuai bagi kita dah. Bahkan dia nak piping kita pula. Tunjuk kita pula. Jaga kita pula daripada kesalahan. Takut silap faham. Awak apa kena kita duk dengar Tuhan belaka? La ilaha illallah. Kerana Tuhan yang menjadikan kita, dan Tuhan tahu tak kata kita ni nak gapo. Tuhan tahu Tuhan yang menjadikan kita daripada tak ada kepada ada. Tu Tuhan rayak pada kita. Kena buat gini. Supaya apa? Boleh dapat hak kita nak pergi. Kita tak tahu kalau Tuhan tak rayak. Sebab tu orang kafir ni sia ke dia. Dia tak tahu. Kata mari buat apa nak pergi kana. Haduk jadi orang pengen kata tak tahu tujuan. Akhir sekali, terkadang kalau kacik masalah ke bunuh diri. Sebab ia sutuk cara mikir. Islam kita tak. Sebab kan ni. Tuhan ni, ada Tuhan. Ni pedah kita ada Allah. Patut orang ada bunuh diri juga pada orang Islam, ya tak ada hidayah ni. Dulu tak ada orang bunuh diri kalau orang Islam, payah nak cari. Tapi sekarang lah ni, banyak orang bunuh diri. Apa tak ada kemajuan? Ada. Kalau telefon ni kemajuan, ikutlah gapo apa boleh belaka. Tapi dalil ni sutuk. Cara mikir ni sutuk. Mana dalil kata sutuk? Apabila kepek masalah, lekat masalah, bunuh diri. Yalah. Sebab itulah kita nak lari daripada benar-benar tu tak boleh. Lari pada wahyu Allah Ta'ala ni tak boleh. Tak boleh nak lari. Tuhan mensifatkan pula wahyu dia tu, dia kata hadza basairu linnas wa hudan wa rahmatan liqaumin yuqinun. Allah. Quran ini adalah undang-undang bagi manusia. Undang-undang bagi manusia. Tu nak ayat Quran tu padan dengan kita. Undang-undang bagi manusia, dan dia sebagai pertunjuk
dan sebagai rahmat, benda hak sejuk. Bukan benda panas. Rahmat ni benda sejuk. Sejuk hati, sejuk cara mikir, sejuk dalam hidup sejuk di dalam pekerjaan. Nak tak? Nak. Manusia nak tak benda-benda hak sejuk? Nak. Rasa seni hati. Tengok rasa sedar. Mikir rasa luluh. Tu. Yalah, nak. Padok dah noh ni duduk sini. Hadza basairu linnas wa hudan wa rahmatan liqaumin yuqinun. Tapi nak bagi kaum yang yakin. Apa makna yakin? Yakin kata kita ni hamba, Allah ni Tuhan. Kita duduk dunia ni tak kekal, akhirat tu kekal. Tu makna yakin di sini. Ni tak tahu kata kita ni pia, Tuhan ni pia. Dunia ni gapo, akhirat ni gapo. Susah. Payah. Sebab tu kita itu kena tahu kata kita ni duduk di mana. Duduk di mana. Ini Quran kita. Hak kita kata ahli sunnah ni ganonya gantung pada Quran dan hadis begitu lalu. Sebab ni. Ada tak dalam kalam Yunan lagu ni? Ada tak? Dalam kalam falsafah ada dalam ni? Ada dalam apa nama hak Gharbi, orang barat, orang apa? Ada apa ni? Ada. Quran je yang kata hak lain. Apabila kita dengar saja walaupun kita tak faham mukjizat Quran. Cuba tengok. Dengar saja walaupun kita tak faham sekalipun. Berasa tak sama dengan kita dengar hak lain. Terutama orang hak baca tu ya ikhlas pula Allah. Masuklah hati. Tak tahu, tapi teriak juga tak tahu pun. Nya berasa gapo? Cuba tanya dia. Nak ayat kata tu Quran. Ia beri kesan kepada hati manusia dan akal fikiran manusia. Ia beri kesan sungguh. Saya nasihatlah pada ini majlis ni. InsyaAllah kita sudah sinilah insyaAllah. Iaitu kita dengar. Cuba dengar Syekh Muhammad Manshawi. Ia baca Quran dengan cara mujawwad. Mana kata baca dengan cara tajwid tu. Bukan murattal. Cuba kita masuk ambil di dalam YouTube dalam gapo apa dengar Quran dia baca. Daripada surah hak kita nak dengar ikut berasa lagu mana dalam hati. Cuba kita baca tengok. Cuba kita dengar, hak tu dengar dulu. Dia baca Allah masa serah. Kerana mereka ini dia baca Quran ni, dia baca dengan hati, bukan dia baca dengan mulut saja. Nama Manshawi ni bagi orang tak kenal tu Manshawi, cuba dengar dia baca tengok. Allah, ulama ilmis, ulama Mesir tapi dia baca Quran. Masuk dalam hati. Cuba dengar tengok. Ambil sikit ya. Rasa tak ada. Mula-mula sekali dengar oleh 10 minit. Saya tak nak dengar 10 minit daripada baca dia. Malam ni masa nak orang nak ngajar tafsir, surah Ghafir, kita dengar tengok. Dia baca surah Ghafir daripada Syekh Manshawi baca hak tu. Kita dengar tengok. Bela-bela malam kali nak main ngaji tafsir pula, kita dengar bela-bela dulu. Insya-Allah. Berasa cuba kita tanya diri kita macam mana? Tu Quran. Janganlah kita tak sahab jauh dengan Al-Quranul Karim. Kalau kita jauh dengan Al-Quranul Karim, kita kau jadi lemah. Nak ambil falsafah Yunani, dok bubuh dalam akidah. Dok ambil ilmu apa nama ilmu ni bisa tak bukan inti wahyu tu. Mai dok syarah dalam masalah pegangnya gapo nama tak sah. Bubuh ayat Quran tak boleh tak ada dengan kita, tak ada. Hadis Nabi pun tak ada. Gapo hak pandai bagi kita? Tu ayat tak pandai ni bagi kita ni. Kita nak percaya orang ayat tak pandai ke nak percaya Tuhan dan ulama hak ayat sepengah Tuhan? Kita nak percaya hak mana? Ikut kita. Pilih baik. Kenapa tak tu? Tak ada paksa sini. Nak ayat tak gini cara. Tu dah. Tu. Kemudian Tuhan ayat pula di dalam Quran tu kata dia ni adalah wahyu hak yang berberi faedah. Kata dia tu ada rahmat, insya-Allah kita akan ikuti bersama pada perjumpaan yang lagi akan datang. Ada lagi. Dasar ahli sunnati wal jamaah dalam masalah kita nak terima agama. Sedap. Sedap lagu mana bahasa kata kita tahu aku nak terima agama gini weh.
Nampak tu tak? Mari kita tengok kala-kala ulama-ulama kita ini royak pula lepas pada ni kita ambil ayat Quran sebagai syarah pentafsir ulama dengan secara sekaligus dulu. Lepas pada ni insya-Allah kita akan masuk satu persatu, sikit dan sikit. Supaya kita itu boleh ambil sebagai ilmu pengetahuan di dalam hidup kita dan boleh kita beramal dengan ilmu tu selalu. Boleh amal. Hari ni boleh beramal dah. Sagi nak pergi kerja lagi, pukul 8 lagi kan dah pada orang kerja dah. Buka Quran tengok, ambil semayang malam baca. Nah, baca sikit tak apa dah. Nah, setengah muka pada dah. Kalau malas sangat agak, setengah muka cukup. Atau tengok beli pimpin rahmi ke gapo ke hak tak pandai tu bahasa sia ke gapo tak apa, bahasa hak Melayu ni pimpin rahmi ke lain-lain lagi daripada tengok maksud. Tengok maksud bla-bla. Ni Tuhan ada ayat gini-gini. Lepas tu, kita ikuti ruangan pengajian tafsir yang ulama kita syarah, insya-Allah. Kita akan reti kata, Tuhan nak gini pada kita. Ya lain. Salah tertubik daripada dunia yang sepik ni, kita boleh pakai umur kita di dalam dunia hak sepik ni, tapi kita surga. Kalau kita tak ada dasar ni, sepik kita rasa. Rasa susah hati. Nampak tu tak? Tu dia. Kerana manusia ni tak sunyi daripada cubaan Tuhan dan tak sunyi daripada perasaan yang susah hati, maka Quran inilah yang nak membukakan kesusahan kita daripada hak kita duk susah kepada benda hak senang. Itulah sedikit daripada pengingatan pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jagakan keselamatan kita, kesihatan kita. Mudah-mudahan kita tu boleh seronok di dalam masalah kita nak buat amal ibadat bersama-sama dengan keluarga kita, ahli kampung kita dan masyarakat kita. Dan menjadilah kita sebagai orang yang manfaat bagi umat Islam dan orang yang bukan umat Islam pun tak apa, kita buat contoh jadi molek kata Islam itu adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedikit daripada dasar ahli sunnah wal jamaah dalam masalah nak faham agama. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.